Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Baiklah, kalau diikutkan hari ini adalah hari ke-37 Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga. Kalau diikutkan jadualnya, fasa ketiga ini akan berakhir pada 28 April 2020 ataupun lebih kurang pada hari Selasa minggu depan. Keputusan sama ada kekal tamat fasa ketiga bagi PKP ini pada 28 April ataupun sebaliknya ataupun dilanjutkan, pasti keputusan itu akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa terdekat. Dan pastinya untuk waktu ini kita ingin bercakap tentang bukan saja PKP, kita nak bercakap tentang era normal baharu. Bercakap tentang hari juga esok ke semua ataupun semua umat Islam di seluruh negara pastinya akan menyambut bulan Ramadan. Yang mana kalau kita lihat tahun ini akan ada sedikit perbezaan jika dibandingkan dengan tahun-tahun ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau kita ikutkan sehari sebelum bulan Ramadan, paling dekat kalau kita cakap dengan masyarakat ataupun penduduk di Negeri Sembilan, sudah tentu adat ataupun aktiviti mantai cukup dekat dengan masyarakat dan juga penduduk Negeri Sembilan. Jadi saya nak bersama dengan seorang peniaga ni. Beliau ialah Encik Rakis Hashim. Encik Rakis adalah peniaga pembekal daging lembu bagi kawasan Taman Ampangan di Seremban. Kalau boleh, Encik Rakis boleh kongsikan kepada kami bagaimana kalau kita lihat kalau ikut sebelum ini aktiviti mantai yang dilakukan sehari sebelum bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan pada sebelum ini dilaporkan dan dilihat begitu meriah. Tetapi pada tahun ini apabila berlakunya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni, pasti yang pertamanya pergerakan itu terbatas. Tetapi Cik Rakis juga berkongsi dengan saya pada awal tadi bagaimana mantai masih boleh diteruskan tetapi PKP itu boleh sepatutnya patut dipatuhi. Mungkin Cik Rakis boleh kongsikan suasana mantai tahun ini di kawasan Cik Rakis. Ya. Tahun ni suasana mantai agak suram sikitlah berbandingkan sebelum ni kan. Jadi kalau ikutkan sebelum ni, pada tahun-tahun sebelum ni kita pantai memang meriah lah kan. Dengan kadang-kadang kita belum turun daging lagi daripada kereta. Orang dah rebut-rebut nak yang ni. Lepas tu mana yang dengan order lagi kan. Yang kita nak buat, kita nak kena hasil kan. Tapi tahun ni bezanya kita yang kita buat ni, kita ambil order dulu. Kita ambil order dulu tapi tak ada semeriah dulu. Kan? Jadi kita jalankan cara untuk menghantar daging tu pun kita ikut daripada perintah kerajaan, di mana kurangkan jarak, jauhkan jarak, serta ada juga tempat-tempat yang kita orang ambil kesempatan langsung tak nak jumpa dengan diorang, dengan customer, dan dengan itu kita letakkan barang-barang tu di atas para ataupun di atas tembok diorang, so diorang siapkan besen kan, dia letakkan ke atas tu, jadi kita payment kita bagi transfer macam tu lah. Itu yang kita buat untuk sekarang ni, tapi memang beza tu memang jauh beza lah bandingkan dengan sebelum ni, dengan yang kita buat untuk hari ni lah. Sebelum ni kita boleh cecah sampai minimum yang saya pernah sendiri buat lah, minimum saya pernah dibuat pun dalam 6 ekor kan. Tapi bila tahun ni nak cecah 1.5 tu pun, nak masuk 2 tu pun susah sangat lah. Memang susah. Kita ambil order dan terhad kan dia punya kawasan penghantaran tu sejauh-sejauhnya ada 10 kilo dalam kawasannya. Jadi memang terhad sikit lah untuk kita nak ambil order lebih ataupun ambil order daripada kawan-kawan yang jauh-jauh sikit macam ke Rantau ataupun ke Semban 2 kan. Memang agak jauh sikit lah kita nak ambil order tu kan. Jadi kita ambil dalam kawasan kita sendiri. Banyak macam tu je lah yang kita boleh buat. Cik Rakis, kalau Cik Rakis boleh lihat di skrin televisyen pada ketika ini, kami memaparkan ini antara cara ataupun inovasi yang dilakukan oleh Cik Rakis dan rakan-rakan dalam mana menyambut mantai. Yang mana seperti yang Cik Rakis tadi katakan, mantai tetap terus dijalankan di kawasan perumahan di kawasan Seremban. Tak salah saya tadi disebut. Tetapi kalau lihat daripada inovasi yang dilakukan, iaitu lebih tertumpu kepada delivery ataupun penghantaran saja. Kalau boleh kongsikan sedikit perbezaan itu. Kalau diikutkan sebelum ini, kalau aktiviti mantai ni aktiviti bergotong royong. Orang ramai ataupun penduduk datang, ada aktiviti potong dan juga lebih kepada kemeriahan itu. Tetapi untuk tahun ini, seperti yang dikongsikan sedikit tadi, Cik Rakis kata lebih kepada penghantaran saja. Mungkin boleh kongsikan sedikit.
Dia meriah itu bila kita sebut pasal mantai ni kan, dia pada macam bagi mak-mak kita ataupun orang lama ni, seminggu sebelum nak mantai tu dia orang sebut tau. Dia untuk kemeriahan adik-beradik tu balik untuk sambut mantai tu ataupun kita kita dah rancang. Kita dah rancang benda tu dia semeriah macam mana. Kita dah tahu keadaan meriah macam mana. Tapi bila dia jadi macam ni, ada yang tak boleh balik, ada yang jauh memang walaupun dekat tak boleh nak keluar. Jadi memang kurang sikitlah, memang suram sikit bertahun-tahun ni. Lepas tu tapi kalau kita sebelum-sebelum ni jiran-jiran ke mana macam kawan-kawan saya sekolah dulu, dia datang membantu untuk meriahkan lagi mantai tu lagi kan. Mana bukannya kita nak bekerja orang tapi nak memeriah, nak suasana meriah tu kan. Boleh mengimbau kadang-kadang kita boleh ikut mengimbau kenangan-kenangan lama masa ada yang dah jauh tak balik tu kan. Tahu dulu kau macam ni macam itulah dia meriah tu kan. Cik Rakis, mungkin Cik Rakis boleh kongsikan bila kita cakap tentang normal baru inilah kelaziman ataupun kebiasaan. Apa yang baru kalau diikutkan yang sebelum ini kita berhimpun, kita bergotong royong, tetapi untuk waktu ini apabila berlakunya PKP kita sentiasa dinasihatkan dan juga disarankan yang pertamanya jaga jarak sosial. Penjarakan sosial itu jaga jarak antara satu sama lain, juga sentiasa ataupun kerap membasuh tangan dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri. Jadi normal baru ataupun kebiasaan dan juga kelaziman baru ini adakah pada pandangan Cik Rakis sebagai seorang peniaga senang untuk adaptasi normal baru ini bila melakukan perniagaan bisnes? Kalau nak ikutkan memang agak sukar, tapi bagusnya di situ ada bagusnya. Kita boleh mempelajari sesuatu benda baru. Contoh macam delivery itu kita ikut sistem. Kawasan ni kita hantar, tawar lorong ni kita hantar. Lepas tu kan dia punya daripada segi sentuhan ataupun perjumpaan tu pun yang dikata kerajaan melarang untuk berdekat. Jadi kita better kita orang ambil secara bank in ataupun transfer duit money ni, itu kita lebih dapat benda-benda yang baru lah. Tapi walaupun kita dah tahu sebelum memang kita tahu benda-benda itu, tapi kepada orang lain kita dapat benda baru, kita dapat sistem jaga bla-bla buat baru. Tapi semasa kita mengerjakan buat mantai tu, terutama nak motong, nak sembelih ataupun nak memotong tu pun kita ikut SOP, masih mengikut lagi lah jarak ataupun kawasan pembersihan tu semua memang masih kita kena ikut lah. Jadi saya sebagai peniaga ataupun orang yang perantaraan di antara rumah sembelih hingga ke customer, ke klien, saya sebagai orang perantaraan. Jadi kita dapat belajar benda yang baru. Bagus di situ memang ada bagusnya lah. Memang saya akui memang ada bagusnya, kita dapat benda-benda baru dan kita dapat. Dan saya tak langsung kita dah mempelajari benda-benda baru dan kita tak langsung kita hygiene ataupun kita boleh macam mana cakap tu, lebih daripada kebersihan diri. Kebersihan diri itu memang ni lah kan. Okey, baiklah, terima kasih kepada Encik Rakis atas perkongsian yang mana katanya tadi aktiviti ataupun adat budaya bagi masyarakat ataupun penduduk di Negeri Sembilan tetap diteruskan, iaitu mantai. Mantai adalah salah satu aktiviti yang sentiasa dilakukan bagi penduduk dan juga masyarakat Negeri Sembilan bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan pastinya Encik Rakis akan berkongsi lagi berkaitan dengan apa saja aktiviti di kawasannya kepada saya ataupun kepada Esra ini. Baiklah, cerita berehat seketika, kita kembali selepas ini.